Assalamualaikum. Video saya pada hari ini berkaitan dengan dua buah buku yang ditulis oleh Temi Abdullah bertajuk Kapal Terakhir di Dunia episod 1 dan Kapal Terakhir di Dunia episod kedua. Okey, jadi saya bukan nak review sangatlah tentang buku ni, cuma nak ceritakan tentang apa yang terdapat atau berlaku dalam kedua-dua buku ini. Secara keseluruhannya, buku ni dia menceritakan tentang situasi manusia 500 tahun selepas bumi dihentam oleh meteor. Peristiwa itu pada waktu lalu telah mengakibatkan bumi mengalami kemusnahan yang agak teruk lah, di mana udara tidak lagi selamat untuk manusia dan matahari pun terlindung di sebalik debu-debu yang terhasil akibat hentaman meteor itu. Jadi disebabkan itu, manusia demi untuk meneruskan populasi mereka, meneruskan kelangsungan hidup mereka, mereka telah hidup selama beratus-ratus tahun di dalam sebuah kapal yang sangat besar. Jadi kapal yang diceritakan dalam buku ini, dia bukannya kapal biasa yang kita selalu nampak atas laut tu, bentuk kapal layar yang panjang. Tapi Temi Abdullah menggambarkan kapal ini seperti sebuah mangkuk yang sangat besar, mangkuk yang terapung di atas laut. Boleh nampak dalam cover episod pertama ni, ini gambaran kapal yang digunakan oleh manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup, dinamakan sebagai Bokor. Jadi penghuni-penghuni Bokor ni dia sangat taksub dengan kapal ini kerana menganggap Bokor pemberi tuah yang memberikan mereka nyawa untuk hidup selama ini. Okey, jadi situasi dalam kapal Bokor ni dia ada terbahagi kepada beberapa bahagian lah. Antaranya macam sektor biru, sektor kuning, sektor hijau. Sektor biru ni dia lebih kepada aktiviti laut untuk memburu hasil tangkapan laut. Sektor hijau ni pula lebih kepada tumbuh-tumbuhan, dan sektor kuning melibatkan hal-hal kejuruteraan dan juga elektrik. Itu ada juga manusia aras atas yang kita boleh katakan sebagai bangsa kayangan jugalah, iaitu pemimpin yang mentadbir kapal Bokor ini. Okey, jadi watak utama dalam kedua-dua cerita ini ialah seorang pemuda yang bernama Arya. Pada mulanya saya ingat Arya ni nama seorang perempuan, tapi rupa-rupanya nama seorang lelaki. Arya ni dia ada seorang adik yang sangat sakit. Dia memang satu situasi yang agak biasa dalam kapal Bokor ni, terutamanya di aras bawah. Manusia akan dihinggapi sejenis penyakit boleh berjangkit dan didapati secara turun-temurun. Dalam keadaan itu pun mereka amat kekurangan makanan, kekurangan ubat-ubatan, kekurangan udara, kekurangan air. Boleh dikatakan hidup memang serba kekurangan lah. Walaupun mereka hidup di dalam kapal Bokor ini, tapi mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan dan penuh dengan penderitaan. Mereka saling berebut-rebut untuk mendapatkan penghargaan ataupun yang dinamakan sebagai taring itu, supaya mereka boleh naik ke aras tengah atau aras atas demi mendapatkan status hidup yang lebih baik. Kalau tidak, mereka akan berada di aras lantai dan mereka akan hidup dalam keadaan yang mendukacitakan. Berbeza dengan manusia di aras atas atau bangsa kayangan ini, mereka menjalani kehidupan yang agak mewah, makanan yang sedap dan kemudahan-kemudahan yang begitu menyenangkan. Okey, jadi berbalik kepada cerita Arya ni tadi, dia juga ada seorang ayah yang sangat dihormati oleh komuniti mereka. Tapi malangnya ayah Arya ini dia langsung tidak mempedulikan keluarganya sendiri, membuatkan Arya dia seolah-olah menaruh satu dendam yang mendalam terhadap bapa dia. Dalam episod 1 ini juga ada konflik dengki, cemburu, dendam, di mana orang lain ada yang tak berpuas hati dengan Arya dan mereka bersungguh-sungguh hendak menjatuhkan Arya. Kalau boleh mereka nak Arya ni dihukum bunuh supaya Arya ni tak lagi mendatangkan cabaran kepada mereka. Sedangkan Arya ni dia budak baik je pun, dia seorang yang taat kepada peraturan Bokor dan sanggup buat apa sahaja demi kesejahteraan Bokor. Tapi ada orang dia menganggap Arya ni sebagai ancaman dan berusaha untuk menghapuskannya. Dalam episod yang kedua ni pula, Arya telah berkenalan dengan seorang manusia dari aras atas. Waktu ini Arya mendapat tawaran
untuk menyembuhkan penyakit adiknya yang semakin teruk itu. Tapi ada syaratnya yang perlu Arya patuhi supaya adiknya akan disembuhkan. Jadi pada pendapat saya, kedua buku ini memang menarik untuk dibaca. Selain situasinya hanya meliputi kawasan kapal Bokor sahaja, adalah juga ketika mereka melakukan docking untuk naik ke daratan bagi mendapatkan bekalan air bersih. Tapi keseluruhan cerita, situasi ini berlaku di dalam kapal Bokor. Bahasa yang digunakan juga agak santai dan mudah. Tak adalah rasa tertekan bila kita nak membacanya. Kita senanglah nak faham apa yang berlaku. Cuma saya berpendapat buku ini dia tidak mempunyai konflik yang cukup kuat. Ada juga perkara-perkara yang mengejut berlaku begitu saja. Contohnya watak ini, dia sepatutnya boleh dikembangkan lebih jauh lagi, tapi tiba-tiba dia mati tanpa kita tahu kenapa dia dimatikan begitu sahaja. Sama juga dengan konflik yang berlaku dalam salah satu buku ini, di mana konflik itu ditamatkan begitu saja dan Arya terus berpindah ke konflik yang lain secara mengejut. Walau bagaimanapun, buku ini tetap mempunyai mesejnya yang tersendiri, terutamanya melibatkan hal-hal kekeluargaan dan persahabatan. Demi keluarga, seseorang sanggup untuk melakukan apa sahaja asalkan orang yang tersayang dapat diselamatkan, dan itu merupakan salah satu pengorbanan terbesar yang boleh dilakukan demi melihat keluarga kita hidup seperti biasa. Dan untuk pengetahuan anda, buku ini sebenarnya belum habis lagi. Episod 1, episod 2 ceritanya belum tamat, jadi mungkin akan ada sambungannya pada masa yang akan datang, yang kita pun tak tahulah bila akan keluar sambungannya. Sebab bila kita baca dua buah buku ini, persoalan episod 1 belum terjawab, yang kita rasa akan terjawab di buku 2 pun tak terjawab juga. Jadi memang dah tentulah akan ada buku yang seterusnya. Jadi itu saja video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Jangan lupa tekan subscribe, tekan butang notifikasi untuk mendapat video yang seterusnya. Terima kasih.